السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram menurut perspektif Islam. Yang mana sambungan kita pada muka surat 135. Ini bermaksud kita masih di dalam perbincangan tentang halal dan haram dalam perkahwinan dan rumah tangga. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yani pada tajuk tamu suami. Apabila suami berada di rumah, maka isteri boleh melayan tamu suaminya dengan tetap menjaga akhlak dan akidah Islam dalam berpakaian, berperhiasan, bercakap dan berjalan. Jadi tajuk ini tajuk yang biasa berlaku kepada kita. Biasa berlaku kepada orang yang berumah tangga, yang mana kita dihadiri oleh tetamu, sama ada tamu daripada belah suami ataupun tamu daripada belah isteri. Dan pada tajuk ini, tamu yang hadir itu adalah tamu bagi pihak suami. Dan dia mulakan dengan tajuk ini apabila suami berada di rumah. Yang ini bermaksud tamu yang datang ke rumah itu mesti masa itu suami ada di rumah. Tidak boleh tamu datang ke rumah di waktu suami tidak ada di rumah. Sama ada tamu bagi pihak suami ataupun tamu bagi pihak isteri, tidak boleh mereka datang apabila suami tidak ada di rumah, melainkan dengan keizinan suami. Dan itu bergantung juga yang datang itu mereka yang mahram, bukan mahram. Mana mereka yang mahram, bukan tamu yang bukan mahram. Maksudnya, andai kata tamu itu tamu bagi pihak isteri, mesti mendapat keizinan suami apabila nak masuk ke dalam rumah apabila suami tidak ada. Dan tamu yang datang itu mesti yang mahram, maknanya mereka yang tidak boleh berkahwin dengan isteri kita. Dan kalaulah tamu itu datang ahli keluarga tetapi mereka itu bukan mahram, maknanya boleh kahwin dengan isteri kita seperti sepupu dan sebagainya. Yang ini mereka itu tidak boleh masuk ke rumah apabila suami tidak ada di rumah. Dan juga tidak boleh diizinkan oleh suami sepupu kepada isteri yang laki-laki. Dan maksudnya masuk ke rumah di waktu suami tidak ada di rumah. Yang ini tidak boleh berdua-duaan dengan isteri kita tanpa ada orang lain bersama. Melainkan yang datang itu sepupu isteri kita bersama dengan anak, bersama dengan isteri dan anaknya. Itu pun mesti mendapat keizinan daripada suami. Tidak boleh
suka-suka masuk ke dalam rumah tanpa keizinan suami. Itu yang pertamanya. Ini apabila kita lihat kepada permulaan pada tajuk ini, penulis menyebut apabila suami berada di rumah, bermaksud tetamu yang datang itu mesti mendapat keizinan suami ataupun suami itu ada di rumah. Jadi anda kata tetamu yang datang tu adik-beradik isteri pun mesti mendapat keizinan daripada suami. Sebab rumah itu adalah rumah suami, milik suami. Jadi isteri itu adalah merupakan orang yang diberi amanah untuk menjaga rumah suami. Jadi bermaksud apabila tetamu yang datang tu walaupun ahli keluarga isteri, termasuk ibu ayahnya, mesti nak dimaklumkan kepada suami. Yakni mak ayah datang ataupun adik-beradik datang. Jadi maknanya keizinan suami itu adalah penting. Itu perkara yang utama dalam perkara yang melibatkan rumah tangga. Kadang-kadang dalam perkara ini setengah orang dia tidak ambil peduli ataupun tidak menitik beratkan. Dan kadang-kadang apabila benda ni walaupun yang datang tu adalah mahram, adik-beradik umpamanya, kadang-kadang dalam perkara ini boleh jadi fitnah di dalam rumah tangga. Suami tidak tahu, tiba-tiba ada adik-beradik isteri datang. Apa perasaan suami? Dia tidak tahu. Jiran-jiran memperkatakan ada orang datang ke rumah, suami tidak tahu walaupun adik-beradik isteri. Jadi itu adalah perkara yang penting. Fitnah itu hendaklah kita tutup sebelum dia menjadi perkara yang tidak baik. Apabila dimaklumkan pada suami, suami mengizinkan, maknanya selesailah persoalan. Jadi fitnah dalam rumah tangga tu banyak. Yang ada di antara kita tu syaitan yang sentiasa ingin satu rumah tangga itu hancur dengan sebab sesuatu yang tidak munasabah untuk berlaku kerosakan ataupun perceraian. Kadang benda tu tidak ada besar mana pun, tetapi jadi fitnah. Orang jiran-jiran sebelah memperkatakan ada orang datang ke rumah, suami tidak tahu dan isteri tidak menyatakan siapa yang datang. Jadi persangkaan ataupun sangkaan yang ada dalam diri suami itu akan jadi buruk nanti. Jadi ini penting. Maka isteri boleh melayan tamu suaminya dengan tetap menjaga akhlak dan akidah Islam dalam berpakaian, berperhiasan, bercakap dan berjalan. Dan ada kata tetamu yang datang itu di waktu suami ada di rumah. Yang ini tamu suami bagaimanakah tentang keadaan isteri. Jadi isteri itu bolehkah tidak bersama-sama melayan tetamu yang datang? Boleh apabila suami itu ada. Nah ini dengan syaratnya mesti menjaga akhlaknya. Akhlak suami isteri itu hendaklah dijaga. Akhlak dan akidah Islamiah hendaklah dijaga seperti berpakaian. Pakaian mesti menutup aurat walaupun di dalam rumah kita, tetapi yang datang itu bukan mahram. Yang datang itu adalah kawan suami yang bukan mahram. Hendaklah kita jaga aurat kita sebagai orang perempuan, isteri kepada suami. Dan juga dalam perkara yang perhiasan, naklah dijaga. Jangan perhiasan tu menunjukkan berlebih-lebihan sehingga menarik perhatian orang. Dan juga dalam keadaan bercakap, jadi isteri tu naklah bercakap kadar yang perlu sahaja. Jangan berlebih-lebih sehingga boleh menyebabkan jadi fitnah. Dan berjalan begitu juga dalam keadaan ini berjalan. Jadi berjalan ini kadang-kadang boleh menarik perhatian orang. Jadi maknanya ini adalah merupakan tingkah laku, perbuatan, keadaan yang mesti dijaga apabila isteri nak menyambut kedatangan tamu bagi suami. Naklah jaga akhlak dan akidah Islam itu. Jadi dalam ini kita jelaslah. Ini secara awalnya boleh isteri itu menyambut yakni tetamu suami, tapi hendaklah jaga akhlak dan juga akidah Islamiah, termasuk berpakaian, bercakap, berjalan, berhias dan sebagainya hendaklah dijaga agar kesemua itu sesuai ataupun selaras dengan tuntutan Islam. Yakni kedatangan tetamu itu adalah merupakan pahala yang besar. Semuanya pahala yang amat besar apabila tetamu datang ke rumah. Bagaimana kalau kita lihat sejarah Nabi Ibrahim AS, tetamu datang ke rumahnya, yakni malaikat yang datang ke rumah itu disambut. Maknanya adat Islam itu menyambut tetamu dan memberi makanan yang baik-baik. Itu adalah merupakan adat. Tetamu yang datang ke rumah itu membawa rahmat daripada Allah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala
suruh kita menyambut tetamu dengan sambutan yang meriah. Walaupun segitu, adab-adab, akhlak dan akidah Islamiah itu hendaklah dijaga. Jelaslah bahawa mereka melihatnya dan demikian juga sebaliknya. yakni tetamu akan melihat isteri dan isteri akan melihat tetamu. Jadi dua-dua pihak itu akan melihat apa yang ada di dalam rumah, termasuk isteri yang menyambut tetamu suami yang datang itu. Jadi dua-dua pihak melihat. Dalam apabila melihat ni sudah tentulah perkara ini adalah jaga. Perkara utama dilihat adalah pakaian, perhiasan, tutur kata, berjalan ke semua itu adalah perkara yang menarik perhatian untuk dilihat. Dan kesemua itu mesti selaras ataupun sebatas dengan kehendak Islam. Tapi itu tidak dianggap berdosa jika ia tidak menimbulkan fitnah dari mereka. Yang ini tidak syaratnya di kesemua ini tidak menimbulkan fitnah. Fitnah inilah yang boleh merosakkan sesuatu perkara dalam rumah tangga, guna fitnah. Fitnah ni apabila disuntik masuk oleh bisikan syaitan, dia akan jadi perkara yang buruk. Berlakunya perceraian, berlakunya kerosakan rumah tangga, itu adalah fitnah. Sedangkan perkara itu boleh dihindarkan. Islam memang meraihkan tetamu datang ke rumah, tetapi perkara utama yang hendaklah dijaga tentang akhlak dan juga akidah Islamiah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'd Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, "Lamma 'arasa Abu Usaid as-Sa'idi annahu da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu fama sana'a lahum ta'aman wa la qarrabahu ilayhim illa imra'atahu Umma Usaid ballat tamaratin fi taurin min hijaratin min al-lail falamma faragha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-ta'am amatatuhu lahu saqatuhu tattahifuhu bidzalik." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang bermaksud ketika Abu Usaid As-Sa'idi menikah, dia menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Tidak ada yang memasak dan menghidangkan makanan selain daripada isterinya yang bernama Ummi Usaid radhiyallahu anhu. Dia membasuh kurma. Dia membasuh kurma dalam bejana batu sejak malam tadi. Saat Rasulullah SAW selesai menjamu, dialah yang melembutkan kurma dan memberi minuman. Begitulah dia menghormatinya. Dalam hadis ini jelas, yakni adab menyambut tetamu ni berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna zaman bila-bila pun ada adab menyambut tetamu, dan dalam Islam tetamu itu adalah satu perkara yang amat dituntut untuk dijaga. Pahalanya besar apabila kita menyambut tetamu, memberi makan minum kepada mereka. Ini adalah merupakan tuntutan agama. Dan dalam kisah ini jelas kepada kita bagaimana Abu Usaid As-Sa'idi menikah. Satu masa Abu Usaid As-Sa'idi bernikah dan dia menjemput Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi SAW. Dan dalam majlis itu, dalam majlis di rumah Usaid bin As-Sa'idi, tidak ada yang memasak melainkan isteri yang baru dia nikahi. Isteri itulah yang memasak, menghidangkan makanan. Isteri itulah yang membasahi kurma. Isterinya lah yang membawa makanan. Dan sehingga majlis itu selesai. Nah, ini maknanya isteri Abu Usaid As-Sa'idi itu orang yang menyambut tetamu. Jadi jelas perkara ini kalau kita lihat berlaku di dalam masyarakat kita dan mana-mana masyarakat sekalipun. Dan kalau kita perhatikan, sesungguhnya perkara ini tidak ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda ini disukai oleh Nabi. Walaupun sebegitu, jelas daripada awal tadi naklah dijaga akhlak dan akidah Islamiah, termasuk berpakaian, bercakap, berjalan, berhias dan sebagainya, hendaklah dijaga agar tidak terkeluar daripada batas syarak. Ibn Hajar memberikan komentar. Ibn Hajar di sini maksudnya Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar ni ada dua, Ibn Hajar Al-Haythami dan juga Ibn Hajar Al-Asqalani.
Jadi beliau memberi komentar seorang wanita diperbolehkan melayan tamu suaminya jika tidak menimbulkan fitnah. Syaratnya tidak menimbulkan fitnah. Fitnah inilah yang nak dijaga. Fitnah inilah yang boleh merosakkan hubungan suami isteri. Fitnah inilah kadang-kadang boleh merosakkan masyarakat yang lebih besar. Benda fitnah, benda yang tidak sepatutnya berlaku tiba-tiba berlaku. Sedangkan perkara itu boleh dihindari dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antara contohnya di mana Islam melarang orang bukan mahram berdua-duaan, laki-laki dan perempuan. Sebab apa? Fitnah, akan jadi fitnah. Sama ada fitnah ditohmah oleh orang lain atau fitnah yang lebih besar boleh jadi penzinaan. Benda fitnah, benda yang akan merosakkan. Dan begitu jugalah dalam perkara tetamu yang datang tu mesti mendapat keizinan suami, dan datang ke rumah itu mereka yang mahram. Bukan mahram tidak boleh masuk dalam rumah apabila suami tidak ada. Jadi maknanya kesemua itu nak mengelakkan fitnah. Apabila sudah jadi fitnah di mana dia akan boleh merosakkan, menyebabkan rumah tangga itu akan bercerai-berai dan sebagainya. Di samping ianya juga mesti menjaga kewajipannya menutup aurat. Hadis di atas juga menjadi dalil bahawa suami boleh meminta bantuan isterinya dalam pekerjaan seperti ini. Tapi bila wanita itu tidak melaksanakan kewajipan untuk menutup aurat, seperti halnya sebahagian wanita sekarang ini, maka ianya haram hukumnya tampil berada di sana. Yang ini bermaksud suami boleh meminta pertolongan atau bantuan isterinya dalam hal menyambut tetamu, sama ada menyediakan makanan, menyediakan minuman, menghidang dan sebagainya. Boleh juga bersama-sama menyambut, bertanya khabar, itu tidak salah. Walaupun sebegitu naklah dijaga batas-batas yang ditetapkan oleh Islam. Di antara kewajipannya adalah menutup aurat walaupun di dalam rumah kita sendiri. Yang berhadapan dengan tetamu yang bukan mahram itu samalah di mana-mana, sama ada dalam rumah kita ataupun rumah, yakni isteri ataupun perempuan itu mesti menjaga auratnya. Laki-laki pun samalah. Yang aurat ni adalah apa yang maksud aurat di sini? Aurat yang sama dengan sembahyang itulah. Apabila seorang perempuan dia bersolat, itulah aurat di dalam solat, dan itulah aurat di luar solat. Itu aurat yang dijaga apabila dia berhadapan dengan mereka yang bukan mahram. Maksud bukan mahram, maksud ajnabi, mereka yang boleh bernikah dengan dia. Kena jaga aurat. Dan disebutkan di sini oleh penulis yang bermaksud, tapi bila wanita itu tidak melaksanakan kewajipan untuk menutup aurat seperti halnya sebagai wanita sekarang ini, maka dia haram hukumnya tampil berada di sana. Yang apabila tidak menutup aurat, wanita ataupun isteri tidak boleh hadir bersama dengan ada tetamu. Haram perbuatan itu. Kadang-kadang dalam perkara ini setengah daripada kita salah sangka sebab dia menyangka tu rumah dia. Kalau rumah dia tu tidak apalah, tidak menutup aurat, itu satu perbuatan yang salah. Apabila ada bukan mahram, yang ini hendaklah menutup aurat. Aurat ni masuk di sini, aurat di dalam solat samalah aurat di luar solat apabila berhadapan dengan mereka yang bukan mahram. Habis kita akan masuk pada satu tajuk yang baru, penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual. Telah jelas bahawa Islam mengharamkan zina. Jadi jelas Islam mengharamkan akan perbuatan zina, lengkap dengan semua penjelasan-penjelasannya. Yang Islam secara tegasnya mengharamkan penzinaan. Zina ni yakni melakukan persetubuhan dengan mereka yang bukan suami isteri, bukan melalui akad nikah. Yang sesuatu perbuatan yang dilakukan selepas sahnya akad nikah tidak salahlah antara suami isteri, melainkan dengan jalan yang tidak betul, yakni apabila melakukan sesuatu yang melibatkan hak suami isteri melainkan melalui belakang. Itu melalui belakang itu haramlah. Yakni suami isteri itu berhak untuk melakukan hubungan dengan suami isteri apabila mereka ni akad nikah. Maksud akad nikah tu adalah merupakan nikah. Nikah tu apa? Nikah tu adalah ikatan di antara ijab dan qabul. Nikah tu maksudnya ikatan ijab dan qabul, tawaran dan penerimaan bagi pihak laki-laki. Apabila ada ijab dan qabul dan termasuk rukun-rukun nikah yang lain,
sahlah sesuatu pernikahan itu bermakna suami isteri boleh bersama. Dalam perbezaan di antara zina ni, mereka yang tidak bernikah, mereka yang tidak ada hubungan pernikahan, mereka melakukan persetubuhan ini dinamakan haram. Bukan setakat zina itu yang haram. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan setiap apa sarana yang boleh menyebabkan penzinaan. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu semua hampir kepada zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maka sesungguhnya perbuatan yang boleh menyampaikan kepada penzinaan itu adalah keji. Zina itu sendiri adalah keji. Dan setiap perkara yang menyampaikan kepada penzinaan itu adalah haram dan keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi zina itu adalah perbuatan yang keji di sisi Allah, dan apa sahaja yang sarana yang boleh sampai kepada penzinaan adalah haram. Yang mana kekejian zina itu adalah sejahat-jahat yang boleh membawa kerosakan, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya apa? Nya tu zina. Zina tu adalah merupakan satu perbuatan yang keji dan juga adalah jalan yang amat merosakkan. Di sisi lain, yang zina tu jelas, kita ulang, zina tu adalah perbuatan yang haram. Dan apa saja sarana yang boleh sampai kepada zina itu adalah haram. Sama ada dengan bercakap, sama ada dengan bertelefon, sama ada dengan WhatsApp, sama ada dengan apa saja, dengan Facebook dan sebagainya, berjumpa mata dan sebagainya. Kesemua itu andai kata boleh menyebabkan penzinaan, perbuatan-perbuatan itu adalah haram. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu semua hampir kepada zina. Jangan di sini adalah lam nahi, lam larangan daripada Allah. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan perilaku seksual yang menyimpang, iaitu liwat, homoseks. Di sisi lain, ada perbuatan yang hampir pada zina, tapi dia lebih dahsyat daripada zina, iaitu perbuatan homoseksual, yakni liwat. Liwat ni satu hubungan, maknanya melalui belakang lah, mudah kita faham, yakni hubungan seksual melalui jalan belakang, melalui jalan dubur. Ini adalah merupakan perbuatan yang keji di dalam Islam. Dan bukan setakat Islam, sebenarnya kalau kita lihat perbuatan homoseksual ni bagi mereka-mereka yang normal fikirannya, mereka-mereka yang hidup di atas fitrah, sebenarnya melihat perbuatan homoseksual ni adalah benda yang keji. Yang ini perbuatan hubungan seksual melalui jalan belakang, keji, kotor, tempat keluar najis. Tak tergamak seorang itu untuk memperlakukan sebegitu. Zina itu sendiri dalam Islam keji, apatah lagi yakni melakukan hubungan seksual melalui jalan belakang, tempat keluar najis. Na'udzubillah. Orang yang normal tak boleh nak terfikir. Dan apabila hubungan itu dilakukan dengan sama jenis, laki-laki dengan laki-laki, tak boleh lagi lah, tak boleh nak tergamak. Dua-dua berjambang, agak macam mana perasaan, tak lalu lah. Dua-dua berjambang, ada janggut, ada misai berjambang, memang tak lalu rasanya. Dan kalau kita lihat perbuatan homoseks ni biasa berlaku kepada manusia sahaja. Kalau binatang ni tak ada rasa. Kalau binatang mungkin adalah satu dua jenis binatang yang melakukan hubungan seksual, tapi kebanyakan binatang ni tak ada. Kalau tuan tengok, tak lembu ni jantan sama jantan dia bersama-sama, tak ada. Kena tendang mau ada. Kalau jantan lain datang kepada jantan lain mau kena tendang. Ada tak tuan-tuan tengok harimau ataupun singa sama-sama jantan sama jantan? Tak ada. Biasa harimau dengan singa ni dia akan tanda kawasan kan. Dia kencing, dia tanda kawasan dia. Kalau yang lain datang, dia akan kejar, dia akan marah, dia akan apa ni, dia akan bergaduh lah. Tu singa, jantan sama jantan tak boleh nak sama-sama. Tapi kadang-kadang manusia ni pelik. Binatang pun tak boleh nak sama jantan. Tiba-tiba manusia jantan sama jantan elok saja bernikah. Negara-negara yang legal.
hubungan seks ataupun homoseks ni, jantan sama jantan. Ada negara-negara yang membenarkan hubungan liwat ataupun seksual, menikah pula tu bukan setakat hubungan begitu saja, tetapi dilegalkan, maknanya dibenarkan dalam undang-undang untuk hidup bersama sebagai pasangan hidup. Nak kata suami isteri pun tak ada suami-suami lah kot. Kalau suami isteri, satu laki-laki satu perempuan, baru dinamakan suami isteri. Kalau lah laki-laki sama laki-laki, macam mana nak nama kan tak tahu. Dan biasa kita faham kan, kalau lah suami isteri itu maknanya, itu biasa kita dengar, laki-laki dan perempuan tiba-tiba nikah, jantan sama jantan, itu mana yang suami mana yang isteri itu pun tak tahu. Jadi dua-dua tu suami lah. Na'udzubillah tuan-tuan. Dan perkara ini pun kalau kita lihat sudah masuk ke negara kita, cuba untuk mendapat tempat, cuba agar diiktiraf di dalam undang-undang. Ada benda inilah yang terpaksa kita tentang mereka ni, golongan homoseksual. Bukan datang setakat homoseksual sebenarnya, tapi mereka datang melalui aliran-aliran pemahaman seperti pemahaman apa? Liberalisme. Liberalisme ni yang ini pemikiran yang bebas, liberal, bebas. Yang ini mereka tidak mau terikat dengan agama, bebas untuk melakukan apa saja, bebas bercakap, bebas berbuat, asalkan yang bebas itu tidak melanggar undang-undang, cukup bagi mereka. Jadi bebas, mereka tidak mau terikat dengan agama, itu panggil liberalisme. Berbeza pula dengan pluralisme. Pluralisme dia pandang agama itu sama saja. Jadi kesemuanya adalah perkara yang sesat. Dan homoseksual ni didatang melalui pahaman-pahaman sebegitulah. Lebih-lebih lagi pahaman liberalisme, yang ini pahaman yang tidak mau terikat dengan agama. Dan liberalisme ni dia asalnya muncul daripada penentangan mereka kepada agama Kristian. Apabila agama Kristian menindas mereka, yang ini agama Kristian ni tidak membenarkan orang mempertikaikan apa yang ada dalam agama, dia tidak boleh nak fikir. Kerana kamu hanya terima saja tentang agama ini, di mana inilah timbulnya liberalisme, bebas untuk berpisah daripada pahaman agama, tidak mau terikat dengan ikatan agama, tidak mau terikat dengan hukum agama. Dan sebenarnya liberalisme ini tak ada kaitan dengan Islam, tetapi ada dah orang Islam sekarang yang kendur agamanya memahami ataupun mereka menerima pandangan liberalisme. Liberal, bebas nak cakap apa sekalipun dalam hal-hal agama, walaupun mereka tu tidak ada asas agama, tidak ada pun kepahaman dalam agama, tapi mereka cuba untuk bercakap tentang hukum-hukum dalam agama. Ini berlaku liberalisme, boleh bercakap. Itu biasa kita dengar. Ulama pun manusia, kita pun manusia. Jadi ulama manusia, betul, manusia yang lain tu manusia juga. Tetapi ulama dengan kita tidak sama. Ulama tu kalau dalam bidang-bidang lain pakarlah, spesialis. Kalau dalam bidang kedoktoran, doktor dengan pesakit sudah tentu tidak sama. Doktor tu pakar dalam bidang mereka. Kenapa kita pergi jumpa doktor? Sebab doktor tu tahu pakar dalam penyakit. Apabila doktor kata makan ubat ni 2 kali sehari, 3 kali sehari, makan ubat sebelum makan ubat selepas makan, kita terima saja sebab kita terima doktor tu pakar dalam bidangnya. Begitu juga ulama, dia pakar dalam bidang agama. Walaupun mereka manusia, dalam sudut kedokteran kita terima ulama tu sebagai pakar untuk kita ya je. Doktor kata makan ubat ni ya je. Tapi apabila kita bertembung dengan pandangan ulama, kita pula nak mencanggahi ulama. Ulama tu bukan maksum, betul, tak ada siapa yang maksum. Yang maksum tu Rasulullah SAW sahaja. Sahabat pun bukan maksum. Tapi bukan maksum itu yang kita menerima ulama, tapi kepakaran mereka di dalam bidang agama. Kalau kita rosak kereta, kita mesti pergi ke bengkel kereta. Mekanik kata ni barang ni rosak, kata tukar sajalah. Kita pun tidak tahu tentang benda itu. Dalam masalah kereta pun kita ni terima pandangan mekanik sebab mereka tu pakar dalam bidang kereta. Tapi tiba-tiba setengah dalam perkara agama ni, yang mencanggahi ulama tu tak ada apa ilmu pun, tiba-tiba mencanggahi ulama. Inilah kalau kita lihat golongan-golongan yang liberalisme ni, pemahaman liberalisme ni dah semakin diterima di dalam Islam, orang yang kendur di dalam agama. Tidak menerima pandangan ustaz, tidak mengapa.
Tapi kalau nak ditolak pandangan ulama yang muktabar, lebih-lebih lagi ulama-ulama yang mujtahid mutlak, di mana itu adalah sesuatu yang ganjil lah, sebab mereka tu adalah spesialis di dalam bidang itu. Jadi kena hati-hati. Dalam hidup kita sekarang ni banyak kena berhati-hati. Sumber maklumat tu banyak, tapi nak ditapis. Bukan semua yang kita boleh terima untuk kita hadam. Di mana Al-Quran sebut secara umum, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Dalam perkara agama, yang tahu dalam perkara agama tu ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu adalah waris pada nabi. Waris dari apa? Waris daripada ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba dia adalah ulama. Ulama-ulama ni bukan sembrono nak mengeluarkan hukum. Mereka sudah timbang ayat ini, hadis ini, mereka timbang dengan kaedah-kaedah, barulah mereka keluarkan hukum. Bukan sembrono. Kita ni kadang-kadang zaman sekarang ni dapat satu dua hadis terus keluarkan hukum. Ini adalah perkara yang amat salah. Inilah benda yang kalau kita lihat golongan pemahaman liberal ni sudah masuk dalam pemikiran kita, kadang-kadang kita tidak sedar. Bebas, kita jadi bebas untuk memperkatakan dalam perkara agama, walaupun kita sedar yang kita ni bukan berapa pun. Perilaku ini jelas bercanggah dengan fitrah manusia, merosak kejantanan dan jenayah ke atas hak wanita. Yang ini balik kepada perbincangan kita penyimpangan seksual. Di antara penyimpangan seksual dalam tajuk ini adalah penzinaan. Yang ini laki-laki dan perempuan, itu normal. Walaupun dari segi hukumnya haram lah kalau tidak melalui jalan nikah. Itu normal dari segi kemanusiaan. Laki-laki suka kepada wanita. Tapi kalau melakukan hubungan secara tidak nikah dia panggil zina. Tapi hubungan jantan dengan jantan, betina dengan betina, maaf sebut kasar lah, jantan dengan jantan dia panggil homoseksual. Dan kalau betina dengan betina itu dia panggil sebagai lesbian atau musahaqah. Ini adalah merupakan perkara yang luar daripada fitrah manusia. Di mana perkara ini, di mana liwat yang lebih besarnya, di mana kalau lesbian tu, kalau kita belajar dalam hukum kanun jenayah syariah makna kena mereka tu kena takzir, berbeza dengan liwat, kena hukum bunuh. Sebab liwat yang lebih dahsyat perbuatan itu dibandingkan dengan lesbian. Perilaku ini jelas bercanggah dengan fitrah manusia. Yang ini homoseksual ni kalau fitrah manusia yang normal lah, yang bersih suci, di mana mereka akan menolak hubungan homoseksual, jantan suka dengan jantan. Merosak kejantanan dan jenayah ke atas hak wanita. Jika penyimpangan ini berjangkit dalam suatu masyarakat, maka kehidupan akan menjadi rosak. Ianya juga akan memperhambakan manusia, merendahkan etik, tradisi dan sifat semula jadi kemanusiaan. Apa yang diceritakan oleh Al-Quran mengenai umat Nabi Lut alaihissalam sebagai bangsa pertama yang melakukan penyimpangan ini sudah cukup bagi kita untuk menjadi pengajaran. Jadi apabila dibenarkan, na'udzubillah, summa na'udzubillah, kalau dibenarkan akan liwat ini menguasai masyarakat kita, apa akan jadi? Dia dari sudut merosakkan hak kejantanan. Orang jantan tu hilang kejantanan. Kan orang jantan ni sukar untuk disentuh diri dia. Orang jantan ni sukar untuk dibuat sesuatu kepada dia. Tiba-tiba jantan lain boleh buat jantan itu melalui dubur. Jadi mana hilang kejantanan. Tak ada dia punya jiwanya. Sudah tak ada dia punya jantan tu lagi dah. Dan juga dari sudut yang lain pula akan hak wanita. Semua orang tidak akan suka kepada wanita. Cari jantan aja. Kita boleh bayangkan bagaimana orang masuk kampung kita. Kalau orang perempuan masuk kampung kita, kalau orang turuna-turuna tu agak menarik, maknanya cuba untuk menggoda tu biasalah. Maknanya kalau ada siulan-siulan tu kita rasa normal lah, sebab orang lelaki suka kepada perempuan. Tiba-tiba jantan masuk kampung kita, jantan buat siul kepada jantan, memang tak normal. Kan kita fikir kan, biasa kalau orang perempuan masuk kampung kita, orang siul-siul tu, yalah benda tu tidak cantik dari segi agama, tapi dari segi kemanusiaan tu normal lah. Tapi tiba-tiba jantan masuk kampung kita, satu kampung anak-anak turuna kita buat siulan, tertarik kepada jantan. Itu memang berat. Memang tak boleh nak digambarkan di kepala kita.
Jadi bagaimana hak wanita? Wanita ni kesamping tak adalah dia nak orang jantan ataupun orang lelaki nak ambil perempuan untuk jadikan isteri. Jika penyimpangan ini berjangkit dalam satu masyarakat, maka kehidupan akan menjadi rosak. Sudah tentulah akan jadi rosak. Orang jantan hilang kejantanannya, hak perempuan pun hilang. Orang perempuan ni bawa diri, tak ada orang suka kepada dia. Dan kalau jantan dengan jantan, sudah tentulah apakah ada zuriat jantan dengan jantan? Tak mungkin lah kan. Tak boleh nak gambarkan. Na'udzubillah. Ianya juga akan memperhambakan manusia, merendahkan etnik, tradisi dan sifat semula jadi manusia. Ini kesemuanya akan merendahkan kedudukan manusia itu sendiri. Sedangkan manusia itu ahsani taqwim. Ya, ini cantik ataupun sebaik-baik kejadian di sisi Allah. Tiba-tiba manusia itu sendiri dengan sebab perilaku homoseksual ini menjatuhkan akan martabat manusia itu sendiri. Dan perkara ini bukan dongeng. Perkara ini berlaku di mana disebut di dalam Al-Quran. Siapakah golongan yang mula-mula yang terlibat di dalam perbuatan yang menyimpang ini? Yang ini penyimpangan homoseksual ini berlaku kepada kaum Nabi Lut. Di mana perkara ini, kalau kita lihat dalam sejarah kaum Nabi Lut ni, mereka suka kepada laki-laki. Laki-laki suka pada laki-laki ataupun jantan suka pada jantan, sehingga mereka meninggalkan isteri. Yang beristeri pun lupakan isterinya, yang belum beristeri pun tak mahu cari orang perempuan untuk jadikan isteri. Semua berebut kepada orang laki-laki saja. Na'udzubillah. Kita tak boleh nak bayangkan macam manalah zaman itu. Demi memuaskan nafsu syahwat mereka. Dalam ayat tersebut Nabi Lut berkata, ni perkara ni ada disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Yang ni bagaimana disebut oleh Nabi Lut. Atatuna az-zukrana minal alamin. Azan.
kita sambung sikit insya-Allah habiskan. Di mana dalam ayat berkenaan dengan keluhan Nabi Lut ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini berkenaan dengan umatnya suka laki-laki kepada laki-laki. Kata Nabi Lut, "Atatuna az-zukrana minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun." Asy-Syu'ara ayat 165 hingga 166. Yang bermaksud, mengapa kalian mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kalian tinggalkan isteri-isteri kalian yang dijadikan oleh Tuhan kalian untuk kalian, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini cerita Nabi Lut. Nabi Lut ni dia mengeluh tentang bagaimana kaum dia menegur kaum dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala rakamkan akan teguran Nabi Lut ni kepada kaumnya. Nabi Lut tanya, kenapa kamu mendatangi laki-laki sesama laki-laki? Mana kenapa kamu suka laki-laki dengan laki-laki dan kamu meninggalkan isteri-isteri kamu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas, kata Nabi Lut. Nabi Lut AS menganggap perbuatan mereka itu sebagai permusuhan, kebodohan, sikap berlebihan, merosakkan dan dosa. Sikap yang lebih menghairankan dari mereka yang telah hilang akal sihatnya, rosak akhlaknya dan menyimpang hasrat manusiawinya adalah pada saat mereka menyambut tamu Nabi Lut AS yang tidak lain adalah malaikat azab. Semua itu merupakan ujian bagi mereka dan satu kaedah untuk melestarikan peristiwa yang menimpa mereka dalam sejarah kemanusiaan. Di dalam Al-Quran disebutkan, sehingga dahsyatnya perbuatan umat Nabi Lut ni suka laki-laki dengan laki-laki ataupun jantan dengan jantan, sehingga nasihat Nabi Lut pun mereka tidak endahkan. Allah Subhanahu wa taala datangkan malaikat untuk membinasakan mereka. Sampai macam tu sekali. Maknanya kita boleh bayangkan bagaimana umat Nabi Lut ni rosak sungguh. Kalau seorang dua orang tu mungkin Allah Subhanahu wa taala tak datangkan azab macam ni, makna rosak sungguh. Sehingga di kalangan mereka tu ada nabi. Nabi Lut tu nabi rasul. Apabila ditegur, dinasihat, mereka tidak mau dengar, mereka menentang. Sehingga datanglah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat kepada mereka. Di mana dalam ayat ni, ayat seterusnya disebut, "Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhim wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna athharu lakum fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك." Ayat surah Hud ayat 77 hingga 81 yang bermaksud ni cerita ni dirakam oleh Al-Quran bagaimana datangnya malaikat nak membinasakan umat Nabi Lut yang suka laki-laki dengan laki-laki ni. Dan tatkala datang utusan kami, yakni para malaikat itu kepada Lut, ia merasa susah dan merasa sempit dadanya kerana kedatangan mereka. Dia pun berkata, ini adalah hari yang amat sukar, dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah puteri-puteri negeriku, maka lebih suci bagi kalian, maka bertawakallah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku di hadapan tetamuku ini. Tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal? Mereka menjawab, sesungguhnya kami tahu bahawa kami tidak ada keinginan terhadap puteri-puterimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang kami kenaki. Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kalian, atau seandainya aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Para utusan, yakni malaikat, berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Cerita ni benar-benar berlaku, disebut dalam Al-Quran. Bagaimana perasaan Nabi Lut, ada tetamu datang ke rumah dia, tetamu yang handsome-handsome, yang segak-segak. Mereka tu malaikat. Nabi Lut tak tahu asalnya
Sehingga kaumnya yang suka kepada orang laki-laki sama laki-laki ni terus datang ke rumah Nabi Lut. Sehingga Nabi Lut rasa sempit dah, aku malu dengan tetamu ni. Mereka nak serbu tetamu Nabi Lut. Sehingga Nabi Lut kata, kalau aku ada kekuatan, aku akan lawan mereka, aku cegah mereka. Kalau aku ada keluarga yang besar, aku akan cegah perbuatan mereka nak mengganggu tetamu Nabi Lut lah. Sehingga malaikat kata, jangan bimbang, kami ni utusan Allah. Dan selepas itulah berlakunya binasanya umat Nabi Lut. Dan yang terakhirnya, apa perbezaan mengenai hukuman bagi pelaku liwat, sama ada mereka dihukum sebagai penzina atau hukuman mati? Jika dihukum mati, sama ada dengan pedang api atau dicampakkan dari gedung yang tinggi. Hukuman yang sangat keras ini merupakan upaya ajaran Islam yang cukup serius untuk membersihkan masyarakat dari perilaku seks yang menyimpang ini, yang hanya mendatangkan kerusakan dan kehancuran. Yang ini secara penutupnya, Islam menganggap perbuatan seksual homoseksual ni ada perbuatan yang amat keji, serius. Dari segi undang-undangnya, dari segi hukum Allahnya serius. Dan termasuk dalam kanun jenayah syar'iyah. Yang ini melakukan hubungan seksual, hubungan homoseksual ni termasuk sebagai dalam undang-undang jinayah. Perbuatan dipanggil jinayah. Jadi maknanya ada hukuman tertentu bagi mereka. Kalau dilakukan hukuman mati bukan setakat dipancung, tapi kadang-kadang dibakar. Kadang-kadang bolehkan juga mereka dicampakkan daripada tempat yang tinggi. Jadi beratnya perbuatan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapat bermanfaat kepada kita. Kita minta bantuanlah kepada Allah, janganlah sekali-kali kita na'udzubillah anak keturunan kita terlibat dalam perkara yang keji ini, na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala selamatkanlah bumi Malaysia kita ni daripada gejala yang tidak baik ini, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.